Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ni cikgu nak terangkan balik, kita nak go through balik lah topik-topik daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. So hari sebelum-sebelum ni, waktu sesi persekolahan bersemuka, kita dah banyak yang kita dah touch-up kan. So hari ni kita nak ulang je lah lagi. Okay, kalau awak dah tengok video sebelum ni, yang cikgu hantar teknik menjawab perniagaan tu, okay, kalau awak daripada video tu awak boleh nampak lah pemeriksa tu cakap kalau biasanya perniagaan ni dia ikut by topik dia punya soalan. So kalau awak rasa awak nak jawab soalan 1, awak kena mahir dalam bab 1 dan bab 2 tingkatan 4. So soalan 1, 2, 3 lebih menjurus kepada tingkatan 4. Soalan 4, 5, 6 untuk bahagian A lebih kepada tingkatan 5. Okay, manakala pada bahagian B, soalan 7 tu tingkatan 4, soalan 8 tu tingkatan 5, soalan 9 tu biasanya soalan pengiraan. Okay, so kalau awak nak elakkan pengiraan, awak kena kuasailah kedua-dua topik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay, manakala bahagian C adalah gabungan antara tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay. Tapi biasanya kalau bahagian A tu soalan 1 tu adalah bab 1 dan bab 1 ni soalannya babnya adalah lebih mudah. Dan cikgu rasa awak patut pilihlah bab 1 ni. Ramai kalau cikgu tanda kalau soalan 1 tu biasanya mereka akan dapat markah yang paling tinggi lah dan boleh mendapat markah penuh. Okay. So hari ni kita nak tengok dulu bab 1. Kita akan tengok setakat mana yang awak mampu. Okay, so buka buku nota ni. Kalau siapa yang ada buku rujukan pun boleh. Okay, cikgu akan buka buku teks. Siapa yang tak ada boleh tengok buku teks ni lah. Okay, buku teks perniagaan tingkatan 4. Okay, so tingkatan 4 ni kita ada 4 bab. Okay, yang pertama tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okay, yang kedua kita ada trend semasa dalam perniagaan. Okay, bab 3 ada penetapan VMO perniagaan dan keempat adalah bahagian-bahagian fungsian utama dalam perniagaan. Ada orang baru join ke? Okay. So kalau bab tingkatan 4 ni 1, 2, 3 dan 4, bab yang mudah adalah bab 1 dan bab 2. Okay, bab 3 ni biasanya pelajar kurang nak menguasai lah, terutama bila ditanya tentang DMO. Tapi kalau kesan, faktor, pelajar boleh jawab. Okay, bab 4 tu, bab 4 ni macam soalan wajib lah. Kalau dia tak keluar dalam bahagian A, dia akan keluar dalam bahagian C. Biasanya bahagian-bahagian fungsian ni bab yang popular lah keluar untuk soalan kertas 2 dan juga kertas 1. Okay, so kita tengok hari ni kita nak tengok bab 1 terlebih dahulu. So dalam bab 1, apa yang awak perlu tahu adalah maksud perniagaan. Okay, maksud perniagaan. So maksud perniagaan ialah perniagaan ialah aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan antara siapa? Penjual dengan pembeli. Tujuan dia untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. So tujuan utama perniagaan adalah menawarkan barang dan perkhidmatan. Tujuan utama dia nak tawarkan barang dan perkhidmatan. Kalau skop yang lebih luas, melibatkan urus niaga jual beli antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak. So dalam perniagaan, awak mesti tahu konsep asas perniagaan. So dalam konsep asas perniagaan ada 6 konsep utama asas perniagaan. Kalau awak tak ingat yang ni, cikgu senang bagi contoh awak lapar, awak beli makan kat kantin. So apa yang perlu ada supaya berlaku perniagaan ataupun urus niaga di kantin tadi? Yang pertama, mesti ada barang dan perkhidmatan. Mesti ada, contoh awak lapar, awak nak makan nasi lemak. So barang dia adalah nasi lemak. Kedua, nasi lemak tadi untuk memuaskan keperluan dan kehendak awak yang kelaparan tadi.
Okay, yang ketiga, pertukaran nilai. Okay, nak beli nasi lemak, nilai dia RM2. So awak perlu membayar RM RM2 untuk awak dapat nasi lemak tersebut. Okay, yang keempat, keuntungan perniagaan. Okay, keuntungan perniagaan ni semua penjual mesti nak dapat keuntungan. So nasi lemak tu let's say cost dia adalah RM1.20. So 80 sen adalah dia punya keuntungan. Okay, kelima, mesti ada penjual dan pembeli. Awak sebagai pembeli, makcik kantin sebagai penjual. Okay, yang keenam adalah kontrak perniagaan. Kontrak ni adalah perjanjian lah yang dimeterai antara dua ataupun lebih individu. Okay, ini kita pergi laju je. Okay, so perniagaan, aktiviti perniagaan terbahagi kepada dua. Okay, awak kena tahu aktiviti perniagaan ada dua. Yang pertama berasaskan barang. So bila kita cakap barang, barang ni sesuatu yang kita boleh nampak. Okay, ni contohnya barang lah. Okay, awak boleh nampak, awak boleh sentuh, awak boleh rasa. Okay, dan barang ni adalah melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Okay, contoh faktor pengeluaran adalah buruh, tanah, modal dan juga usahawan. Okey. Yang kedua, aktiviti berasaskan perkhidmatan. Perkhidmatan ni kita tak nampak. Kita tak boleh sentuh dia secara fizikal, tetapi kita dapat kepuasan, keselesaan daripada perkhidmatan tadi. So, aktiviti perniagaan ada berapa? Ada berapa aktiviti perniagaan? Dua. Okey, ada dua. Kalau dalam soalan ditanya aktiviti perniagaan, awak gariskan perkataan aktiviti. So aktiviti perniagaan ada dua, berasaskan barang, berasaskan perkhidmatan. Okey. So kita tengok tujuan perniagaan. Okey, tujuan utama perniagaan yang ni menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, kalau dia minta markah kat situ satu markah. So tujuan utama perniagaan adalah menawarkan barang dan perkhidmatan. So perniagaan tadi, organisasi tadi boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama bermotifkan untung, yang kedua bukan bermotifkan untung. Okay, so kita tengok kenapa kita tengok pertama organisasi bermotifkan untung. So kenapa untung ni penting kepada perniagaan? Okay, yang pertama boleh mengukur prestasi. Okay, mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju perniagaan. Okay, keuntungan juga penting untuk mengembangkan perniagaan, meningkatkan imej perniagaan, membolehkan perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial. Okay. Okay, yang kedua OBBU. So dalam OBBU ni ada dua benda penting yang awak perlu tahu. Yang pertama adalah matlamat. Okay, matlamat penubuhan OBBU. Okay, yang pertama meningkatkan penglibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Okay, dekat buku kecil tu tak ada. Kalau awak nak tambah boleh tambah. Cikgu highlightkan yang mana penting Okay. Selain itu menyediakan ruang dan peluang untuk melakukan untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat kurang berkemampuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan. Yang keempat, memastikan nasib setiap insan yang memerlukan bantuan terpelihara dan juga terus terbela. Sudah ada 4 matlamat penubuhan OBBU. Awak boleh salinan ni siapa yang tak ada lagi dekat buku kecil tu tak ada. Okay, dan seterusnya yang penting dalam OBBU kaedah perniagaan bagi OBBU. Okay, yang pertama adalah secara percuma. So huraian dia barang dan perkhidmatan disediakan secara percuma oleh kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. So awak cakap secara percuma
Okay, awak dapat 1 markah. Okay, awak tulis barang dan perkhidmatan disediakan. Ini awak akan dapat 1 lagi markah. So awak akan dapat 2 markah lah. So kalau awak nak dapat yang ketiga, contoh markah kat situ 9 markah. So contoh, okay, ni markah lagi satu contoh. Contoh apa dia barang yang disediakan secara percuma. Okay, bantuan kepada mangsa banjir oleh Mercy, let's say. Okay. Okay, so yang ni contoh awak akan dapat 1 lagi markah. Kalau dia minta 9 markah yang perlukan huraian, so awak bagi 1 fakta, 1 huraian dan juga 1 contoh. Okay, kaedah yang kedua, jualan pada harga kos. Okay, jualan pada harga kos yang ni dia punya fakta, so dia punya huraian dia, okay, tiada sebarang keuntungan oleh penjual. Okay, ataupun nak boleh cakap barang dan perkhidmatan ditawarkan pada harga kos. Okay, so ni dua ni huraian yang boleh diterima lah. Okay, contoh dia peserta bengkel di pusat kulineri dibekalkan bahan pada harga kos. Okay, yang ketiga jualan pada harga di bawah kos, yang ni fakta dia. Okay, yang ni awak boleh bagi huraian harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Ataupun awak boleh bagi kata kunci dia adalah subsidi. Okay, subsidi ni pun dikira sebagai kata kunci lah. So either one awak akan dapat markah. Okay, contoh dia tepung gandum iaitu barang yang mendapat subsidi daripada kerajaan. Okay, so kita dah habis jenis organisasi. So kita tengok bentuk pemilikan perniagaan. Okay, secara amnya, okay, bentuk pemilikan perniagaan ada 4. Okay, yang pertama milikan tunggal, yang kedua perkongsian, yang ketiga koperasi, yang keempat syarikat berhad. Okay. Untuk kelebihan dan kekurangan awak boleh baca. Okay, cikgu nak terangkan secara seimbas lalulah. Okay, so milikan tunggal daripada perkataan tunggal, pemilik dia 1 orang. Maksudnya seorang ni dia uruskan semua berkaitan dengan perniagaan. Dia yang mempunyai hak kuasa semua ke atas perniagaan dia. So kalau dia nak tutup ke, dia nak buka ke, terpulang pada dia. Tetapi jika dia meninggal dunia gila ataupun muflis, perniagaan terpaksa dibubarkan kerana hayatnya tidak berterusan. Okay? Selain daripada itu, milikan tunggal menanggung liability tidak terhad. Maksudnya apabila perniagaan mengalami kerugian, pemilik perlu menggunakan harta peribadi untuk membayar hutang. Okay. Yang kedua kita ada perkongsian. Okay, perkongsian ni kata dasar dia kongsi. So minimum dia ada 2 orang. So perkongsian ni terbahagi kepada 3. Biasa, perkongsian berhad. Okay. Yang ketiga adalah PLT, perkongsian liability terhad. So perkongsian biasa ahli dia 2 hingga 20 orang. Okay, perkongsian berhad ahli dia 2 hingga 50 kot. Sila situ. Cek balik. Perkongsian biasa 2 hingga 50. Okay, perkongsian biasa 2 hingga 20, perkongsian berhad 2 hingga 50, PLT 2 hingga tiada had maksimum. So perkongsian biasa, semua ahli dia adalah rakan kongsi biasa. So ada 5 jenis rakan kongsi. Yang pertama kita ada rakan kongsi berhad, maksudnya dia menanggung liability tidak terhad. Yang kedua kita ada rakan kongsi lelap, yang ni dia tidur. So rakan kongsi tidur, liability dia tidak terhad, dia tidak uruskan perniagaan, dia hanya sumbang modal sahaja. Yang ketiga adalah rakan kongsi biasa, yang ni liability dia tidak terhad,
dia boleh uruskan perniagaan. Beza dia dengan rakan kongsi aktif dibayar gaji secara bulanan. Yang lain semua sama dengan rakan kongsi biasa. Yang kelima adalah rakan kongsi nominal. Ini dia hanya sumbangkan nama. So perkongsian biasa, ahli dia semua rakan kongsi biasa. Dia tak ada rakan kongsi berhad. Dia boleh terdiri daripada 4 lagi rakan kongsi. Perkongsian berhad, salah seorang ahli dia mesti rakan kongsi berhad. Okay? PLT ni semua rakan kongsi dia adalah rakan kongsi berhad. Okay. So yang ketiga adalah koperasi. Okay, koperasi ni awak bayang koperasi sekolah je lah. So koperasi ni ahli dia 50 hingga tiada had maksimum. Okey, dan dijalankan secara sukarela. Keahlian adalah secara sukarela. Koperasi ni milik bersama lah. So depan nama dia ada koperasi. Okay, yang ketiga syarikat berhad. Syarikat berhad ni pun terbahagi kepada 2. Sendirian berhad. Yang kedua syarikat berhad. Okay. So sendirian berhad ahli dia 2 hingga 50 orang. Dia ni 2 hingga tiada had maksimum. Okay. Dia punya liability kedua-duanya adalah liability terhad. Kekurangan dia terpaksa membayar cukai syarikat. Kelebihan dia liability-nya adalah tidak terhad. Liability-nya adalah terhad. Okay, syarikat sendirian berhad daripada perkataan sendiri, ahli dia terdiri daripada ahli keluarga dan juga sahabat handai. Manakala berhad ni kepada orang awam, dijual saham dia kepada orang awam. So kelebihan syarikat sendirian berhad, laporan kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai, tetapi dia punya saham tak boleh diniagakan di Bursa Malaysia. Manakala syarikat awam berhad, dia punya saham boleh diniagakan di Bursa Saham, tetapi penyata kewangan perlu didedahkan kepada orang ramai. Okay, itu adalah 4 bentuk pemilikan perniagaan. Okay, kita tengok bentuk perniagaan lain. Okay, ini semua awak boleh baca lah ni. Okay, bentuk perniagaan lain kita ada 2, iaitu franchise dan juga usaha sama. So franchise ni adalah ciri-ciri umum franchise. Yang pertama, perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Franchisee berhak untuk menggunakan cap ataupun rahsia dagangan milik franchisor. Franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Franchisor bertanggungjawab untuk memberi bantuan kepada franchisee. Franchisee akan membuat bayaran dalam bentuk fee. Franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. So tengok gambar rajah ni. Okay. Yang franchisor ni yang dekat atas. Yang ni kita panggil sebagai HQ dia lah. Okay. Kalau macam KFC Holding Malaysia Berhad. So di bawah franchisor ada franchisee dia. Okay. KFC Perling, KFC Angsana, KFC Bukit Indah. So itu adalah dia punya franchisee. So apa yang franchisee perlu buat? Franchisee perlu memberi bayaran permulaan kepada franchisor. Okay, daripada bayaran ataupun kita panggil sebagai fee lah. Okay. Daripada bayaran permulaan itu, franchisor dia akan memberi sokongan promosi dan pentadbiran. Dia beri kawalan mutu dan perkhidmatan, R&D produk baru. Okay. Dan dia akan sediakan barang dan perkhidmatan, dia akan segala-galanya macam contoh layout kedai, semua franchisor yang akan beri pada franchisee. So setiap bulan, yang ni secara berkala, mungkin setiap bulan franchisee perlu membayar kepada franchisor, kita panggil dia sebagai royalty. Okay, perkataan royalty ni awak akan dapat dekat sini je lah. Itu adalah bayaran berkala kepada franchisor. Okay. So franchisee ni dia akan berhubung secara langsung dengan pelanggan. So contoh tadi dia dah buat ayam ke apa kan. Dia dah bagi cara macam mana franchisee nak jalankan perniagaan. So franchisee ni dia akan jalankan perniagaan. Dia akan beri barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Pelanggan akan membayar kepada
franchisee. So franchisee ni daripada duit bayaran tersebut, mungkin jumlah keuntungan setiap bulan dia akan hantar kepada franchisor. Ini kita panggil sebagai royalty. Okay. So awak boleh tengok apa maksud dia, apa kelebihan kekurangan dia. Okay. Kita pergi kepada usaha sama. Okay, usaha sama ni dia punya keyword dia adalah ni, perkongsian strategik. Okay, kalau dalam perkongsian, okay, antara dua ataupun lebih individu. So awak nak tahu sama ada dia perkongsian ataupun usaha sama, awak tengok perkataan strategik. Okay, strategik ni menjurus kepada usaha sama dan biasanya usaha sama ni dia ada jangka masa tertentu. Okay, macam contoh cikgu bagi contoh pembinaan lebuh raya, okay, ataupun kereta api antara usaha sama antara Malaysia dengan kerajaan China. So lepas siap pembinaan lebuh raya tersebut, usaha sama tersebut akan terbatal. Okay. Ini ada tujuan dia, dalam buku ada kan tujuan. Okay, mesti tahu tujuan usaha sama, ciri, kebaikan, keburukan dia. Okay, itu dalam usaha sama. Okay, so kita pergi kepada klasifikasi perniagaan. So kalau dalam soalan kadang-kadang dia takkan tanya, apakah saiz perniagaan, apakah sektor perniagaan, dia takkan tanya macam tu. Dia akan mungkin dia akan terus tanya, huraikan klasifikasi perniagaan. So bila dia cakap klasifikasi perniagaan, dia minta pertama saiz, yang kedua adalah sektor. Okay. So saiz perniagaan ada 3, kecil, sederhana, besar. Manakala sektor ada utama, kedua dan ketiga. Okay. Kita tengok saiz perniagaan. Apa yang menentukan saiz perniagaan? Ini selalu keluar soalan ni. Okay. Pertama, jumlah jualan tahunan, bilangan pekerja tetap. Okay. So jadual ini awak perlu hafal, tak ada cara lain. Okay. So pengilangan ni untuk barang, perkhidmatan ni untuk perkhidmatan lah. Okay. Ini awak kena hafal. Okay, dalam setiap saiz ni awak kena tahu cabaran, kelebihan, kekurangan. Okay, awak kena tahu cabaran, kelebihan, kekurangan. So awak boleh ingat 2 ataupun 3 lah. Okay. Okay. Okey, kita tak pergi tengok sektor perniagaan. Okey, sektor perniagaan ada 3. Okey, sektor utama, kedua, ketiga. Okey, sektor utama kata kunci dia adalah alam semula jadi. Okey, ni adalah sektor utama. Okey, kata kunci dia adalah sumber semula jadi ataupun alam semula jadi ataupun yang berkaitan dengan bahan mentah ataupun hasil alam semula jadi dari bumi atau laut. Yang mana daripada semula jadi itu adalah sektor utama. So sektor utama kita boleh bahagikan kepada 4 secara umum, iaitu perlombongan, pertanian, pembalakan, perikanan. Segala yang berkaitan ni adalah termasuk dalam sektor utama. Okay, sektor kedua kata kunci dia adalah pemprosesan bahan mentah. Okay, daripada bahan mentah ni daripada sektor utama. Okay, dia proses dalam sektor kedua untuk menjadikan barang siap ataupun separuh siap. Okay, ada 4 sektor kedua, pembuatan pengilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga, pembinaan. Okay, so cikgu nak bagi perbezaan antara pembuatan dan pengilangan serta pembinaan. Okay, awak tengok sini daripada perkataan kilang. Okay, so maksudnya dibuat dalam kilang. Okay, kek, apa lagi, baju, benda yang kecil-kecil semua dalam kilang. Itu kita panggil sektor pembuatan dan pengilangan. Manakala pembinaan daripada perkataan bina, dia tak boleh buat dalam kilang. Contohnya pembinaan kapal terbang, pembinaan lebuh raya, pembinaan rumah, pembinaan sekolah, pembinaan jambatan. Itu beza antara kilang dan juga pembinaan. Okay, so yang melibatkan proses kita klasifikasikan dia dalam sektor kedua. Okay, manakala sektor ketiga kata kunci dia adalah membekalkan perkhidmatan. Okay, daripada pengeluar terus kepada pengguna. Okay, ataupun kita panggil sebagai tetia lah. Okay, dalam
sektor ketiga ada 3. Yang pertama perkhidmatan awam. Okey. Semua yang ada sekarang ni perkhidmatan awam yang disediakan oleh kerajaan kita panggil dalam sektor ketiga. Yang kedua perkhidmatan swasta. Yang ketiga daripada sukarela ataupun kebajikan lah. So cikgu bagi umum, cikgu bagi contoh daripada sektor utama sampai sektor ketiga. Okey, kalau sektor utama contohnya perikanan. So sektor kedua ikan tersebut diproses menjadi sardin. Okey, sektor ketiga sardin dijual kepada orang ramai. Itu bahagian peruncitan. Okey, itu adalah ketiga-tiga sektor lah cikgu rangkumkan dalam satu contoh. Okey. So kita masuk yang seterusnya, skala perniagaan. Okay, skala perniagaan ada 2. Yang pertama adalah domestik, yang kedua adalah antarabangsa. Okay, yang ni kalau dalam soalan dia tanya apa domestik, apa antarabangsa. So domestik tu dalam lingkungan negara Malaysia sajalah. Manakala antarabangsa ni luar daripada Malaysia. So dalam soalan nak selamat, awak tengok kalau dijual dalam Malaysia saja awak jawab dulu domestik. Okay, kalau dia kata dijual luar daripada Malaysia awak boleh jawab antarabangsa. Okay, so domestik ni terbahagi kepada 3, tempatan, negeri, kebangsaan. So tempatan tu meliputi satu bahagian kecil dalam daerah. Contoh dekat Johor Bahru je dijual. Okay, dekat Peling je dijual. Okay, manakala negeri tu dalam beberapa daerah dalam negeri Johor. Okay, contohnya SDS dia ada dekat beberapa daerah, dekat Pasir Gudang, dekat Johor Bahru, dekat Kulai. So yang tu adalah skala negeri. Manakala skala kebangsaan melibatkan beberapa negeri dekat Malaysia. Dia ada jual kat Johor, dia ada jual kat Melaka, dia ada jual kat Sabah. Okay, so itu kita panggil sebagai skala kebangsaan. Bila dia dah pergi luar daripada sempadan Malaysia, kita panggil sebagai skala antarabangsa. So skala antarabangsa terbahagi kepada 2, zon dan juga global. Okay, kalau zon ni dia dalam kelompok zon yang kecil, contoh Asia Tenggara, Asia, Eropah, dia tak pergi secara menyeluruh lah. Okay, manakala global ni dia pergi dekat seluruh dunia. Biasanya syarikat-syarikat yang besar lah macam Tabung Haji, macam AirAsia, macam Malaysia Airlines. Okay, itu adalah skala. Okay, perkaitan antara penawaran ni boleh baca. Okay, last sekali perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. So kalau awak ingat sektor utama, kedua, ketiga, ni dia ada 3 perkembangan ni. So selepas merdeka adalah sektor utama. Okay, berdasarkan pertanian. Okay, bila era 1990-an kita lebih kepada sektor kedua, menceburi sektor kedua bagi tujuan mengurangkan kebergantungan kepada barang import. Okay, so pada menjelang abad ke-21 kita pergi kepada sektor yang ketiga iaitu sektor perkhidmatan. Okay. Okay, itu sahaja dalam bab 1. Agak-agak boleh faham tak bab 1? Bab 1 ni kalau keluar soalan cikgu nak awak jawab. Soalan dia senang. Biasanya soalan dia senang. Boleh faham tak bab 1? Faham. Faham Cikgu. Okey. So sekarang awak buka latihan ulang kaji ni. Awak buka latihan ulang kaji ni. Cikgu nak awak yang jawab. Okey, berdasarkan nota dan penerangan. Okey, soalan 1 cikgu nak Shantini. Ya, cikgu. Okey, soalan 1. Baca. Baca terus bagi jawapan. Okey, yang lain boleh terus buat. Ataupun awak nak buat sendiri. Awak nak buat sendiri dalam tempoh berapa
Ni lah sampai habis ni. Lepas tu kita share jawapan dekat grup WhatsApp. Macam mana? Awak buat sendiri? Buat sendiri lah cikgu. Bagi jawapan kat dalam grup. Okey. So sekarang awak tengok dulu muka surat 37. So cikgu nak terangkan sikit pasal kertas 2 lah. Okey, lepas tu awak boleh terus buat jawapan. Tak payah buat dekat Google Meet nanti habis data kan. So kita tengok muka surat 37. Okey, gambar berkaitan sejenis perniagaan. Okey, nyatakan 4 konsep asas perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Okey, so kat sini ada 4 markah. Okey, awak bagi 4 konsep lah. So tak perlu nak terangkan. So dalam situ ada apa? Mesti ada apa? Dia ada gambar barang kan? So mesti ada barang dan perkhidmatan. Ada harga tak? Okey, kalau ada harga tulis pertukaran nilai. Okey, mesti ada penjual dan juga pembeli. Awak bagi je mana-mana konsep sebenarnya awak akan dapat markah. Okey, yang kedua, terangkan jenis rakan kongsi berikut 3 markah. Kat situ ada 2. Kejap. Salah markah tu. Sebenarnya situ 6 markah tu. B tu 6 markah. Betul kan 6 markah? 3 untuk rakan kongsi lelap, 3 rakan kongsi aktif. So awak beri maksud, awak beri dia punya huraian dia, awak beri dia punya mungkin huraian dia ada 2 huraian. So awak akan dapat 3 markah. Okey, gambar 2, soalan 2, gambar berikut berkaitan dengan 2 jenis organisasi perniagaan. So organisasi A tu OBU ke OBBU? OBU. Okey, A tu OBU, B tu OBBU. Okey, nyatakan perbezaan antara kedua-dua organisasi dari aspek tujuan penubuhan dan juga sumber kewangan. So awak buat table, aspek dia yang pertama tujuan penubuhan, aspek yang kedua sumber kewangan. So buat lagi 2 table kat sebelah sini, satu OBU, satu OBBU. Okey, so tujuan penubuhan OBU untuk apa, OBBU untuk apa. Okey, sumber kewangan OBU dapat daripada mana, OBBU dapat daripada mana. Okey, so awak akan dapat 4 markah. Okey, soalan 3 tu, itu adalah trend tu tak payah jawab. Itu bukan bab 1 lah. Okey, soalan 4, dia bagi pernyataan pasal kedai pakaian Khalid. Okey, jumlah jualan tahunan 10 juta, bilangan pekerja tetap. Okey, dia kata jelaskan klasifikasi perniagaan kedai pakaian Talib. Talib pula Khalid. Okay, yang pertama awak bagi tahu dia punya size. So awak beritahu size dia, awak boleh beri contoh berdasarkan yang ada. Yang kedua awak boleh bagi dia punya sektor. Okay, sektor, tu sektor yang keberapa tu? Dia jual ke dia ada buat baju? Jual je kan? So itu adalah sektor yang ketiga. Okay, huraikan skala, awak tengok tu skala domestik ataupun skala tempatan. Kenapa awak cakap skala tempatan? Pasaran baju dia dekat Kuala Selangor. Okey, adakah Encik Khalid sesuai memasarkan pakaian secara atas talian? Berikan alasan anda. Okey, awak cakap ya ataupun tidak. Lepas tu awak beri awak punya alasan. Markah kat situ cikgu rasa tersalah markah dia ni. 3, 6. Situ nombor 3 tu 4 markah. Okey, 4 markah biasanya tu. Tapi kalau ni soalan bahagian B dia boleh jadi sampai 9 markah. Okay. Kalau awak rasa sesuai, awak beri kebaikan secara atas talian lah. Okay. Okay, soalan 5. Terangkan 3 kelebihan skala perniagaan tersebut kepada syarikat UB Sendirian Berhad. Okay, dia tu adalah skala antarabangsa. Okay, kenapa skala antarabangsa baguslah? So awak beri dia punya kelebihan dekat situ, 6 markah. Terangkan, dia minta 3 kelebihan, so fakta huraian. Okay, nombor 6, terangkan 2 jenis rakan kongsi yang terdapat dalam perniagaan Encik Azman. So pertama Encik Azman, rakan kongsi apa? Tu huraian dia, lepas tu ambil satu contoh daripada petikan tersebut. Okay, sama juga dengan Encik Fakrul. Cikgu rasa soalan ni kita dah buat lah dulu. Soalan ni sama ni. Okay, huraikan sektor dan skala bagi perniagaan yang diusahakan oleh Encik Hairul
Okay, 6 markah. So sektor 3 markah, skala dia 3 markah. Awak kena huraikan beri sektor apa. Contoh sektor utama. Lepas tu apa maksud sektor utama? Okay, tadi cikgu kata kunci dia alam semula jadi. Lepas tu dia punya contoh. Okay. So sepatutnya kelas kita ni 3 masa. Kalau 3 masa 40 kan. Sekarang baru 3 suku, baru 1 jam lebih kurang. Okay, so ada masa lagi ni, awak jawab soalan objektif, awak jawab soalan subjektif. Terus jawab. Okay, so nanti next class kita akan bincang bab lain pula lah. Kita akan masuk bab 2, bab 3 dan seterusnya. Sampailah awak SPM. Okay, kita lebih kurang 30 hari lagi sebelum peperiksaan perniagaan. Okay, nanti cikgu akan ambil masa-masa free awak untuk kita buat kelas sama-sama lah. Tengok macam mana. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu boleh terangkan tak